Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sambung lagi pertemuan kita yang mana pada hari ini kita akan seperti biasa menjawab soalan-soalan daripada pelajar dan kemudian di hujung nanti kita akan bahaskan ayat yang kita akan sambung hari ini ya tuan-tuan. So kita tengok ayat kita yang soalan kita yang pertama. Sebentar ya. Soalan ini sebenarnya sering ditanya oleh pelajar-pelajar kita yang baru. Ya, jadi tak ada masalah lah kalau kita nak ulang balik soalan-soalan yang berbentuk begini ya. Baik, soalannya dalam Al-Quran ada banyak kalimat. Bagaimana mahu bezakan kalimat-kalimat tersebut? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran memang banyak kalimat. Kita tengok daripada muka surat 1 sampai habis tu, kita jadi serabut sebab kita tak faham kan. Jadi nampak macam banyak sangat kalimat berterabur dan sebagainya. Jadi macam ni kita nak bezakan kalimat-kalimat tersebut? Baik, dalam sistem Al-Furqan itu adalah perkara pertama yang kita akan ajar. Perkara pertama ialah kena tahu mana kalimat pertama, mana kalimat kedua, mana kalimat ketiga. Yang mana kalimat-kalimat ni dalam Al-Quran banyak yang dia bercantum tau. Kadang-kadang 3 kalimat dia bercantum jadi satu. Jadi macam ni kita nak tahu mana kalimat pertama, kedua dan ketiga. Kita pun tak tahu kalimat tu sebenarnya bercantum. Kita ingat satu kalimat kan. Okey, sebenarnya dalam sistem Al-Furqan, dalam kamus Al-Furqan yang kita bekalkan tu, kalau kalimat tu bercantum 2, kita akan pisahkan dia dengan warna. Kalau 3, kita pisahkan dengan warna juga. So warna ni cuma ada hitam dan merah lah. Katalah ada 3 kalimat. Fa min hum contohnya. Fa tu kalimat lain, min kalimat lain, hum kalimat lain. Jadi fa tu kita merahkan warna dia, min tu hitam lah warna dia, hum tu kita merahkan semula warna dia. Jadi walaupun dia melekat, pelajar-pelajar akan tahu tu 3 kalimat berasingan. Baik, macam ni kita nak kenal tu, selesailah masalah tu. Sebenarnya masalah tu masalah paling besar kalau orang belajar bahasa Arab. Macam mana nak tahu kalimat tu berasing ataupun tidak? Baru nak jumpa Quran kan? Baru nak belajar bahasa Arab. Jadi kita tak tahu macam ni dia berasing ataupun tidak, dia bercantum ke apa ke kan? Tapi dalam sistem Al-Furqan, hari pertama belajar, benda paling besar tu dah selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya dalam Al-Quran ni, dia ada tiga jenis kalimat saja. Kalau buka lah mana-mana pun, dia memang ada 3 jenis, 3 kategori saja. Kategori yang pertama, kalimat isim. Kategori yang kedua ialah kalimat fa'il. Kategori yang ketiga ialah kalimat haraf. Apa dia isim, fa'il, haraf? Isim ni tuan-tuan, kalimat-kalimat nama. Semua benda yang Allah cipta dan semua benda yang manusia buat, itu kalimat tu ialah kalimat itu ialah kalimat isim kita panggil. Yang Allah buat apa? Sebutlah apa saja, matahari, bulan, langit tu semua Allah buat kan? Itu semua ialah kalimat isim. Yang manusia buat apa? Pensil, buku, almari, itu semua adalah kalimatnya. Apa tu yang manusia buat kan? Itu semua adalah kalimat-kalimat, kita sebut dia kalimat isim. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Inggeris, dia sebut nouns kan, nouns. Jadi apa saja kalimat-kalimat yang jenis macam tu, kita panggil dia sebagai kalimat isim. Macam ni kita nak kenal lah, tuan-tuan masuk nanti kelas pengajian Al-Furqan, kita akan jelaskan. Dia ada tanda-tanda dia. Yang pertama kalau ada tanda alif lam di pangkal kalimat. Tanda yang kedua kalau ada tanwin di hujung kalimat. Tanda yang ketiga di baris bawah di hujung. Tanda yang keempat apa? Makna lah macam saya sebut dalam mula-mula tadi. So itu ialah kalimat isim, kalimat nama. Itu jenis yang pertama tuan-tuan. Jenis yang kedua ialah kalimat perbuatan. Yang ini senang. Kalau tengok terjemahan kita terus tahu. Dia telah duduk, mereka telah makan, aku telah pergi, engkau telah berdoa, kami berdoa, engkau berdoa, dia berdoa. Itu itu past tense, fi'il mudhari'. Itu fi'il mudhari' present tense. Kalau past tense macam tadi, dia telah duduk, dia telah pergi, dia telah makan, itu past tense. Itu semua kalimat perbuatan. Kalimat perbuatan nanti kita jelaskan ada 3 jenis. Fi'il mudhari' tadi, fi'il madhi, yang ketiga ialah fi'il menyuruh, fi'il amar. Duduklah oleh engkau, pergilah oleh engkau. So kita nak kenal macam ni, senang saja tuan-tuan. Dalam sistem Al-Furqan, tengok kamus Al-Furqan, tengok terjemahan, terus tuan-tuan tahu, itu ialah kalimat perbuatan. Dia telah duduk, perbuatan ustaz, itu fi'il madhi. Dia duduk, itu fi'il mudhari'. Duduklah oleh engkau, itu fi'il amar. Jadi dengan terjemahan tu, secara automatik tuan-tuan akan tahu itu kalimat fi'il apa. Dah lah tahu tu fi'il, yang kedua tahu pula tu fi'il apa. Kemudian lepas tu nak buat apa ustaz? Kita masuk peringkat yang kedua kalau nak belajar dalam sistem Al-Furqan. Jenis yang ketiga ialah kalimat-kalimat sendi. Kalimat sendi ni dengan, kepada, dari, untuk. Itu 3 jenis kalimat saja. Kalau tuan pergilah mana-mana perkataan dalam Al-Quran daripada mula surah Fatihah tu sampai surah yang hujung sekali, surah An-Nas, tak akan lari daripada 3 jenis ini saja. Dan perkara pertama yang paling best sekali, tuan-tuan tengok terjemahan, insya-Allah tuan-tuan tahu apa. Dia masuk dalam kategori mana. Kalau jumpa isim nak buat apa ustaz? Itu kita masuk pelajaran peringkat kedua lah. Mudah saja. Peringkat pertama ni tuan-tuan boleh cover dalam sekejap sangat, tak ada masalah. Sedangkan benda tu kalau dipelajari dalam sistem lama, sangat lama untuk faham dan boleh membezakan dia. Baik tuan-tuan.
Itu habis soalan pertama. Kita pergi pada soalan kita yang kedua. Tuan-tuan tengok apa yang nak ditanya. Kebanyakan soalan-soalan pelajar baru ni tuan-tuan, dia merupakan dia merupakan soalan-soalan yang selalu ditanya oleh orang yang baru-baru nak kenal bahasa Arab. Okey, kita tengok soalan yang kedua tuan-tuan. Soalan yang kedua berbunyi, apa penyebab sebenar bahasa Arab Al-Quran itu susah? Okey. Penyebab sebenar bahasa Arab itu susah sebenarnya ialah kalimat perbuatan. Tuan-tuan dengar dulu, ini penting tuan-tuan. Kalimat perbuatanlah yang menjadi penyebab kenapa bahasa Arab itu susah kepada orang Melayu khususnya. Pada bangsa lain pun. Kenapa kalimat perbuatan? Sebab dia kalimat, kita ambil bahasa Melayu lah, tak payah ambil bahasa lain ni. Kalau kita cerita pasal bahasa lain, saya pun tak faham. Tuan-tuan lagi dah tak faham nanti apa yang saya cakap sebab saya pun tak erti. Okey, dengar tuan-tuan. Dia kalimat bahasa Arab ni beza dia dengan bahasa Melayu ialah ni kalimat khusus, kalimat perbuatan ni kalimat fi'il. Kan dia, isim, fi'il, harf, ada 3 jenis kalimat saja dalam Al-Quran. Kalimat isim, kalimat nama, yang kedua ialah kalimat perbuatan, yang ketiga ialah kalimat sendi, kalimat haraf kan. Okey, kalimat perbuatan tu yang menjadi penyebab kenapa bahasa Arab itu susah. Okey, sebab apa tahu? Sebab kalimat perbuatan dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia ada sesuatu yang tidak ada dalam bahasa Melayu, iaitu apa tahu? Dalam bahasa Arab ni kalimat perbuatan dia ada ganti nama diri tersembunyi, automatik. Dia built in dekat dalam tu. Itu yang tak ada dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Melayu, katalah kita nak sebut dia duduk. Tuan-tuan kena sebut 2 patah perkataan. Dia kemudian duduk. Nampak? Kalau fi'il madhi, past tense lagi susah. Dia telah duduk. Kena 3 patah dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, 1 patah saja selesai masalah. Jadi maknanya 1 patah bahasa Arab, kalimat perbuatan, dia equivalent dengan 3 kalimat dalam bahasa Melayu. Saya bagi contoh duduk tadi. Katalah dia telah duduk. Dia telah duduk dalam bahasa Melayu kan. Okay, bahasa Arab kalau dia telah duduk, jalasa, 1 perkataan je. Jalasa. Nampak? Jalasa. Kalau dia telah pergi, zahaba. Dia telah makan, akala. Kalau 1 patah perkataan dia sama sebab dia barulah 3 patah perkataan bahasa Melayu baru sebanding dengan sepatah dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, kalau dalam pengajian kita wajib kena tahu tau. Siapa yang telah duduk? Dia telah duduk ke? Aku telah duduk ke? Engkau telah duduk? Kena tahu. Sedangkan dia tak tulis ana, tak ada tulis kat situ. Huwa maknanya dia kan? Tak ada. Anta duduk tak ada kan? Dia tulis 1 patah perkataan, tapi ada huruf-huruf yang tertentu yang mewakili ganti nama diri. Faham tak? Okey, saya bagi contoh lah. Kita ambil fi'il mudhari', present tense. Katalah kalimat duduk juga. Kalau aku duduk, orang Arab sebut ajlisu. Kalau dia duduk, yajlisu. Kalau engkau duduk, tajlisu. 1 patah perkataan. Tak ada ana ajlisu, tak ada. Huwa yajlisu, anta tajlisu, tak ada. Dia tak ada sebut ana, anta semua tak ada. Dia sebut perkataan itu saja, secara automatik orang tahu dalam tu aku duduk. Ada huruf saja yang mewakili aku. Contoh tadi apa? Aku duduk kan. Ajlisu. Ajlisu maknanya aku duduk. Ada hamzah di pangkal. Tapi kalau dia duduk bukan ajlisu tau. Dia duduk yajlisu. Dah ya pula. Nampak? Ya itu mewakili dia. Nampak? Kalau tajlisu, engkau pula. Nampak? Jadi kalau kami apa Ustaz? Kalau mereka apa? Sabarlah tuan-tuan belajarlah. Ni nak bagi tahu. Dalam kalimat perbuatan bahasa Arab, dia ada ganti nama diri yang built in dekat dalam tu. Dan wajib tuan-tuan kena tahu. Sebab dia tak tulis anta ke ana, tak ada dalam tu. Dia tak tulis, tapi dia ada tersembunyi dekat dalam kalimat perbuatan tu. Kalau tuan-tuan tak tahu, siapa yang duduk, siapa yang masuk, dia masuk neraka. Dia tak boleh dia tau. Dia tulis masuk neraka je. Masuk neraka. Siapa masuk? Aku ke engkau ke dia ke mereka ke? Tak tahu kan? Jadi wajib tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam kalimat perbuatan tu. Baru tuan-tuan boleh faham ayat tu. Contohnya, masuk neraka, masuk syurga. Masuk yang pertama tu siapa? Masuk yang kedua tu siapa? Jangan main-main tuan-tuan. Jadi wajib kena tahu. Jadi sebab tu benda tu ustaz-ustaz akan ajar dulu awal-awal. Tapi dia guna sistem susah lah. Macam ni kita nak tahu dalam sistem Al-Furqan. Paling simple. Tuan-tuan tengok kamus Al-Furqan, baca terjemahan. Terus tahu dia ke duduk aku, ke duduk ke engkau, ke duduk ke dia telah mencipta. Aku telah mencipta, engkau telah mencipta. Tuan-tuan terus tahu siapa yang mencipta. Kalimat bahasa Arab tu kalau tuan-tuan tengok sepatah je perkataan dia tau. Tapi terjemahan dalam bahasa Melayu yang kita terjemah tu kadang-kadang 3 patah, kadang-kadang 2 patah gitu. Tuan-tuan. Jadi yang menjadi penyebab kenapa bahasa Arab itu susah kepada orang Melayu dan bangsa-bangsa lain juga ialah kerana kalimat perbuatan. Ada ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat perbuatan yang wajib diketahui oleh orang yang baca untuk difaham apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Tuan-tuan. Baik, habis. Kita pergi kepada soalan kita yang berikutnya. Tuan-tuan. So soalan-soalan ni insya-Allah mudah-mudahan juga nak ditanya oleh
nak ditanya oleh pelajar-pelajar kita yang lain juga. Biasanya soalan ni agak simple tapi selalu ditanya oleh pelajar baru. Baik. Kenapa banyak hafalan dalam sistem lama? Baik, tuan-tuan kalau belajar sistem lama, sistem di mana-manalah, di kelas ke, di sekolah ke, ataupun di mana-mana. Jadi bila masuk je diminta tuan-tuan hafal banyak benda. Hafal macam-macam benda. Apa yang disuruh hafal Ustaz? Kadang-kadang pelajar-pelajar yang baru nak belajar ni, dia fobia ayat tau. Sebab dia sangka kan, pelajar-pelajar diminta untuk menghafal vocabulary. Bukan, kita bukan hafal vocabulary tuan-tuan. Kadang-kadang apa orang Arab sebut batu, apa orang Arab sebut rumah, apa orang Arab sebut langit, apa orang Arab sebut syurga. Jadi diingat hafalan tu kita kena hafal setiap kalimat. No, bukan tu. Yang itu tak ada masalah. Sebab banyak kalimat-kalimat bahasa Melayu sama dengan bahasa Arab. Kemudian pula orang Melayu ni selalu baca Quran, jadi dia boleh tahu kalimat-kalimat tersebut. Apa selalu sebut. Jadi bila dia tahu je perkataan tu makna dia apa, dia senang ingat. Tapi bukan itu yang ustaz-ustaz suruh hafal tu kan. Yang ustaz-ustaz suruh hafal sebenarnya ialah teknikal dia. Dia punya apa tu, hafalan-hafalan teknikal dia. Apa hafalan teknikal? Okey, tuan-tuan dengar dia tu. Biasanya hafalan teknikal ni dia datang daripada kalimat perbuatan, kalimat fa'il, tuan-tuan. Okey, kalau kalimat fa'il, katalah kalimat tu kalimat pukul. Pukul orang Arab bentuk fa'il madhi darabah. Darabah maknanya dia telah pukul. Daripada kalimah darabah tu dia akan beranak-beranak kalimat tu. Maksudnya daripada perkataan dia telah pukul, jadilah pukullah oleh engkau. Jadi dia pukul, jangan engkau pukul, alat untuk pukul, masa untuk pukul, ataupun tempat pukul. Jadi daripada perkataan pukul tu ditukar-tukar. Daripada kalimat perbuatan dia jadi kalimat isim. Kalimat apa tu? Katalah pemukul. Pemukul tu bukan kalimat perbuatan, itu kalimat isim, nampak? Tak kira lah tukul ke apa ke, pemukul, pembaris ke, rotan ke, pemukul kan. Jadi daripada kalimat perbuatan dia telah pukul tu dia boleh jadi kalimat isim. Bila jadi pemukul contohnya, waktu pukul. Ataupun yang kena pukul. Daraba dia jadi yadribu darban, daribun, madrubun, idrib, la tadrib, madrubun, mudribun, duriba yudribu. Itu kaedah tu memang semua pelajar-pelajar baru memang disuruh hafal. Jalasa yajlisu jalsan jalisun majlisun ijlis la tajlis majlasun mijlasun julisa yujlasu. Qara'a yaqra'u qira'atan qari'un maqru'un iqra' la taqra' maqra'un miqra'un quri'a yuqra'u. Tuan-tuan mesti kena hafal benda tu. Kami dulu, saya dengan ustaz lain sama tuan-tuan, kita kena hafal benda tu. Jadi benda tu kalau kita belajar macam kami dulu, kami fokus pada pelajaran tu saja. So tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan yang belajar secara part time, yang belajar waktu petang aja sekali-sekali, seminggu 2-3 kali, kalau kita nak guna sistem hafalan tu, pensanglah tuan-tuan nak hafal, tak boleh kan. Jadi kita ada kaedah lain lah. Dalam sistem Al-Furqan tak perlu hafalan. Tak perlu hafalan. Okey, itu pertama tuan-tuan kena hafal tasrif. Yang kedua tuan-tuan disuruh hafal fa'il. Setiap kalimat perbuatan dia ada 14 sebutan fa'il tuan-tuan. Setiap kalimat perbuatan, fa'il madhi dan fa'il mudhari' itu ada 14. Contohnya apa? Kita ambillah satu fa'il madhi tuan-tuan. Katalah kalimat baca. Baca tu orang Arab sebut qara'a, dia telah baca. Kalimah qara'a ni dia ada 14 sebutan tau. Qara'a dia telah baca. Macam ni kalau aku telah baca, engkau telah baca, mereka telah baca, kami telah baca, macam ni nak sebut. Tu ada 14. Qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Itu fi'il madhi. Tadi yang saya sebut lain tau, itu tasrif, itu membolak-balikkan perkataan. Dia telah baca, alat untuk baca, jangan kau baca, masa baca, tukang baca, yang kena baca. Itu semua daripada perkataan baca. Tapi yang saya baru sebut tadi qara'a, qara'u, qara' itu kan, itu fi'il madhi dia. Katalah dia telah baca. Macam ni kalau aku telah baca, engkau telah baca, mereka telah baca, kami telah baca pula. Itu 14 sebutan. Kemudian fi'il mudhari' pun ada 14 pula. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, ada 14 sebutan tuan-tuan semua. Dia baca, aku baca, engkau baca, mereka baca, kami baca. Kalau fi'il amar dia ada 6 sebutan. Bacalah oleh engkau, bacalah oleh kamu. Bacalah oleh engkau tu ada yang perempuan, ada yang lelaki, ada yang bacalah oleh kamu berdua. So tuan-tuan, itulah yang kita katakan sebagai hafalan. Bukan hafalan vocab tau. Vocabulary tu adalah juga, tapi yang tu tak ada masalah sangat. Yang susahnya ialah hafalan teknikal. Tapi dalam sistem Al-Furqan tidak ada hafalan teknikal tuan-tuan. Sebab kita tahu tau, masa mula-mula kita nak organize sistem ni, kita tengok kenapa perlu hafal. Akhirnya kita dapat keputusan kena hafal sebab nak tahu apa ganti nama diri dalam kalimat perbuatan.
Apa ganti nama diri dalam kalimat perbuatan. Itu antaranya lah sebab besar. Jadi cara mudah ialah kita sediakan kamus Al-Furqan lah. Kita sediakan kamus, tuan-tuan tak payah hafal. Untuk ni tuan-tuan tengok bawah tu terjemahan terus tuan-tuan tahu. Kamus Al-Furqan ni dia kamus tapi dalam format Al-Quran. Tuan-tuan boleh baca macam Al-Quran juga. Tapi setiap kalimat tu kita terjemah kat bawah dia. Jadi kat situ memang bantu dan synchronize untuk pengajian kita. So soalan tadi yang menyebabkan susah ialah hafalan tersebut. Hafalan tu bukan hafalan vocabulary, sebaliknya hafalan teknikal. Ya tuan-tuan. So okey, kita pergi kepada soalan kita yang berikutnya. Soalan ni ditanya oleh pelajar Al-Furqan, tuan-tuan. Okey, baik. Kita pergi pada soalan berikutnya. Haraf pengharapan sa dan saufa akan atau kelak, bagaimana penggunaan? Baik tuan-tuan. Okay, ini untuk yang sedikit dah advance lah, yang dia belajar kalimat-kalimat haraf. Haraf ni maknanya sendi tuan-tuan. Haraf maknanya ialah sendi. Okey. Salah satu daripada sendi-sendi, salah satu daripada kalimat haraf yang tuan-tuan akan diajar ialah kita panggil dia haraf, kalau dalam istilah kita lah, istilah Al-Furqan kita panggil haraf pengharapan. Ataupun harfu tamani dalam pengajian sistem lama. Harfu tamani ataupun haraf pengharapan. Kenapa kita panggil haraf pengharapan? Sebab dia punya fungsi dia ialah menunjukkan pengharapan, mungkin ataupun bukan mungkin, akan ataupun kelak nanti. Kelak, akan. So kalimat tu ada dua yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kadang-kadang Allah guna sa, kadang-kadang Allah guna saufa. Sa dan saufa. Okey. Kalau sa, katalah dia kena dilekatkan dengan fi'il mudhari'. Katalah aku pergi kan. Sa, aku pergi. Aku pergi, orang Arab cakap adhabu. Sa adhabu. Akan ataupun kelak aku pergi. Aku akan pergi. Sa adhabu. Kalau sa akulu, kelak aku akan makan. Ataupun nanti aku makan. Sa aqra'u, aku akan baca. Sa ajlisu, aku akan duduk. Sa adkhulu, aku akan masuk. Jadi sa ni dia akan dilekatkan dengan kalimat yang berikutnya itu ialah kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Sa aqra'u, sa adhabu macam tu. Saufa macam ni? Saufa pun sama juga. Saufa ni dia satu kalimat. Dia tak payah lekat sebab dia kalimat yang berasingan. Letak saufa adhabu. Saufa akulu. Saufa adhabu tu kelak aku akan pergi. Sa adkhulu, kelak aku akan masuk. Sa aqra'u, kelak aku akan baca. Jadi biasanya adalah sangat tipis beza dia antara sa dengan saufa ni. Kalau kita nak terjemah ataupun kita nak bezakan dalam bahasa Melayu, agak sukar jugalah sebab kita bahasa Melayu vocab kita tu agak kurang. Jadi kita kena akurlah dengan kelebihan bahasa Arab tersebut. Tapi dua-dua maknanya sa, dua-dua maknanya kelak. Itu kita panggil harap pengharapan. Cuma kalimat sa tu haruslah dilekatkan dengan fi'il mudhari', sedangkan kalimat saufa tu tak payah melekat. Dia boleh duduk seorang sebab dia satu kalimat yang solid macam tu. Okey tuan-tuan, kita pergi pada soalan kita yang berikutnya yang ditanyakan oleh kajian sebentar. Okey. Alright. Kenapa kisah yang ini penting. Kenapa kisah yang telah berlaku seperti kisah Fir'aun dalam Al-Quran digunakan fi'il mudhari', present tense? Tuan-tuan faham tak soalan ni? Soalan ni, katalah masa Quran ni turun dulu. Masa Quran ni turun dulu tuan-tuan. Kisah-kisah Fir'aun, kisah-kisah Nabi sebelum tu, itu semua past tense. Itu semua sepatutnya kena guna past tense. Itu semua perkara-perkara yang telah berlaku kan. Cerita pasal Fir'aun, zaman Rasulullah, Fir'aun dah lama dah mati. Cerita pasal Nabi Adam dah lama dah wafat. Cerita pasal Nabi Musa, Nabi Isa, semua dah lama dah tak ada. Nabi Yusuf, satu surah cerita pasal Nabi Yusuf. Dah lama dah meninggal Nabi Yusuf kan, dah lama dah wafat kan. Baik, kenapa kita tak guna fi'il madhi je Ustaz? Fi'il madhi ni past tense. Benda yang telah berlaku, kenapa kita ada fi'il mudhari' pula dekat dalam tu? Okey. Tuan-tuan, janganlah macam tu. Dia sebenarnya dalam penceritaan, kan Quran ni dalam bentuk penceritaan, dalam bentuk perintah pun ada, dalam bentuk penceritaan pun ada kan. Jadi kalau dalam bentuk penceritaan, kita mesti kombinasi antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' itu kenalah digunakan. Walaupun kita cerita sesuatu yang telah pun berlaku, faham tak tuan? Katalah, kita bahasa Melayu pun sama. Katalah tuan-tuan cerita pasal masa tuan-tuan kecil-kecil dulu kan. Apabila saya telah pulang ke rumah dari sekolah kan, apabila saya telah pulang ke rumah, Ini pun okeylah guna fi'il madhi sebab tu masa saya kecil-kecil kan. Apabila saya telah pulang ke rumah,
mak saya telah pun masak. Kita okeylah. Mak suruh. Mak suruh saya, mak dia suruh saya mandi. Dia suruh itu tak ada telah. Mak dia suruh tu fi'il mudhari', dia suruh saya mandi. Saya masuk bilik air. Saya masuk bilik air. Itu fi'il mudhari' juga. Kenapa pakai fi'il mudhari' ustaz? Ini kan cerita telah berlaku masa ustaz kecil-kecil. Itulah saya kata. Dalam proses penceritaan dia kena gabungkan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Faham ke tidak? Jadi bahasa Arab pun sama juga tuan-tuan. Mentang-mentanglah cerita tu cerita pasal Firaun dalam berlaku. Jadi semua kita pakai fi'il madhi, tak boleh. Dalam penceritaan tak boleh. Dalam penceritaan ni kita kena gabungkan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Tuan-tuan faham tak? Faham tak? Orang yang tanya ni sebenarnya ada juga orang lain nak tanya kan. Jadi bila ada sahabat kita yang dah bertanya, alhamdulillah bagi jawapan kepada orang lain, tuan-tuan. Alright tuan-tuan, kita teruskan ya. Kita teruskan dengan soalan berikutnya. Bagaimana bezakan secara teknikal untuk dua isim berdampingan? Zat dan sifat, mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey. Dia nanti kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, dia ada satu bab yang kita panggil dua isim berpasangan tau. Dua isim berdampingan ataupun dua isim berpasangan ya. Dua isim berdampingan ni tuan-tuan, dia dua kalimat ya. Dia dua-dua kalimat isim ni, tapi isim yang kedua tu menjelaskan tentang isim yang pertama. Contohnya apa tahu? Saya pakai baju sekolah. So baju sekolah tu dua isim berpasangan. Atau saya pakai baju biru. Baju biru tu dua isim berpasangan. Saya pakai baju sukan. So baju sukan tu dua isim berpasangan. Dua-dua tu kalimat isim. Isim yang kedua tu menjelaskan tentang isim yang pertama. Katalah kalau orang tu bertanya, Ahmad, awak cuci baju apa? Ahmad cuci baju apa? So Ahmad kena tambah perkataan selepas perkataan baju tu tau. Saya cuci baju sekolah, saya cuci baju hitam, saya cuci baju biru, saya cuci baju kerja, saya cuci baju apa sajalah. Kena tambah satu perkataan tu. Kalau dia tak tambah, mak dia tak dapat jawapan. Mak dia tanya, Ahmad awak cuci baju apa? Baju apa kan? So Ahmad kena jawab, mak saya cuci baju. Yelah baju apa? Mak, saya cuci baju. Iyalah, baju apa? Mak dia tanya. Dia kena tambah satu perkataan. Mak, saya cuci baju sekolah. Oh, okey. Mak, saya cuci baju saya. Okey. Itu kalau mak dia tanya, Mak Ahmad, awak cuci baju siapa kan? Baju saya cuci baju abah, saya cuci baju mak, saya cuci baju adik. Tak kira lah. Tapi kalau baju apa, kena tambah satu perkataan dekat ujung tu juga. Baju sekolah ke, baju sukan ke. Jadi, itu yang kita panggil dua isim berpasangan, tuan-tuan. Itu contoh mudah lah. Dalam Quran ada banyak. Okey, tuan-tuan. Sekarang ni, soalan kita, lah Ustaz macam mana nak bezakan dari segi teknikal? Pelajar ni mungkin dah tahulah dari sudut mana nak bezakan antara dua isim berpasangan tu. Okay, dua isim berpasangan ni sebenarnya dia ada dua jenis, tuan-tuan. Jenis yang pertama ialah pasangan zat dan sifat dia. Pasangan zat dan sifat dia. Pasangan zat dan sifat ni contoh macam ni, tuan-tuan. Contohnya baju buruk tu sifat. Baju kecil itu sifat. Besar, kecil, cantik, buruk, hitam, itu semua sifat kepada sesuatu, betul tak sifat? Bahasa Melayu sifat lah. Tapi kalau baju sekolah bukan sifat. Sifat ni cantik, buruk, tinggi, besar, kecil tu sifat. Tapi kalau saya cuci baju sekolah bukan sifat. Sekolah tu kita panggil dia pasangan sandar menyandar. Ataupun saya cuci baju mak bukan sifat. Mak lah. Saya cuci baju adik, saya cuci baju nya. Tak kira siapa punya tu. Baju ku, baju mu, tak kira lah. So mu, ku, nya tu semua adalah ganti nama diri kan. Itu bukan kalimat sifat. Kalimat sifat ni macam besar, cantik. Saya cuci baju buruk. Buruk tu sifat dia, baju tu zat dia. Saya cuci baju cantik. Cantik tu sifat dia, baju tu zat dia. Jadi itu pasangan zat dan sifat. Tapi kalau baju sekolah, baju sukan, itu pasangan sandar menyandar. Itu pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau tuan-tuan belajar secara teknikal dia. Okay. Dari segi teknikalnya senang lah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, kalau pasangan zat sifat ni kena follow je zat. Kalau zat dia ada alif lam, sifat kena ada alif lam. Kalau zat tak ada alif lam, sifat tak boleh ada alif lam. Kalau zat dia tanwin, sifat ikutlah follow. Saya cuci baju, katalah baju apa? Baju buruk ataupun baju cantik. Saya cuci baju cantik al baju mesti al cantik Kalau baju wan cantik an. Kalau tanwin pakai tanwin. Baju win cantikin. Baju won cantik on kena ikut. So kalau zat sifat ni secara teknikal dia, sifat tu kena follow je zat. Sama ada follow baris ke follow apa saja semua kena follow. Muannas muzakkar kena follow, mufrad jamak kena follow.
ataupun apa ada alif lam tak ada alif lam dia kena follow. Okay, sedangkan pasangan yang kedua tadi, pasangan sanam menyadar tadi, baju sekolah tadi ataupun baju mak tadi, kalimat yang kedua tu tuan-tuan dia kena baris bawah. Katalah baju sekolah, Ahmad cuci, saya cuci baju wa al sekolahi, kena al sekolahi. Kalau baju sukan, baju wa as-sukani, baju sukan. Kalau baju adik, baju wa al-adii, macam tu. So kalimat yang kedua tu kena baris bawah. Itu secara teknikal dia, tuan-tuan. Okey. Kita pergi kepada apa ni, saya rasa kita dah habis dah dia punya soalan. Kita terus pergi kepada ayat yang kita bahaskan hari ini, tuan-tuan, ya. Bentar. Okey. Ini ayat yang kita bahaskan hari ini, nasiyatin kadhibatin khati'atin. Nasiyatin kadhibatin khati'atin. Ini satu ayat 16 dan ayat yang kedua ayat 17. Okey. Ayat yang ke-16 ni semua dua isim berpasangan. Ni semua dua isim berpasangan. Tapi ada 3 kalimat, Ustaz. Dia walaupun 3 kalimat, dia consider sebagai dua isim berpasangan. Nasiyatin kadhibatin khati'atin. Tengok makna dia apa dulu? Iaitu ubun-ubun si pendusta yang bersalah, yang derhaka. Nasiyatin kadhibatin khati'atin. Kalau kita tengok ayat sebelum ni, tuan-tuan, kalau dalam ayat sebelum ni Allah menyebut kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Maksudnya tidak sekali-kali ataupun jangan buat gitu. Kalau sesungguhnya dia tak berhenti daripada mengganggu Rasulullah yang sedang solat ataupun beribadat depan Kaabah tu, lanasfa'anna bin nasiyah. Ini kita dah bahas pada pertemuan kita yang lepas. Pasti kami akan sentak ubun-ubun mereka ke neraka. Siapa ubun-ubun? Siapa ubun-ubun yang ganggu Rasulullah? Kemudian hari ini sambung, nasiyatin kadhibatin khati'atin. Iaitu ubun-ubun siapa? Ubun-ubun si pendusta yang bersalah tu, yang derhaka. Ubun-ubun rambut, rambut ubun-ubun. Ubun-ubun si pendusta yang derhaka tersebut. Itulah ubun-ubun yang akan disentak oleh Allah masuk dalam api neraka. Kemudian fal yad'u nadiyahu. Fal yad'u nadiyahu. Maka hendaklah dia memanggil kaumnya untuk menolong. Ini kalau tuan-tuan baca Kamus Al-Furqan, tuan-tuan terus boleh nampaklah makna dia. Dan dekat tepi ini pun memang ada terjemahan secara mafhum. Maknanya macam ni, tuan-tuan, secara mafhum. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Maksud dia apa? Maksud dia berpandukan daripada ayat sebelum ni, Allah akan gentak orang ni, ubun-ubun dia, kemudian Allah akan humban dia masuk dalam api neraka. Ubun-ubun siapa? Nasiyatin kadhibatin khati'atin. Iaitu ubun-ubun kadhibatin si pendusta, khati'atin yang derhaka, yang bersalah. Ubun-ubun dia itulah. Kemudian falyad'u nadiyahu. Kemudian kata Allah Taala, maka panggillah, kata Allah Taala, panggillah kaum ni. Panggillah kaum ni kalau berani. Allah Taala gentak ubun-ubun dia waktu tu, panggillah kaum kau. Maksudnya gitu. Panggillah kaum dia, kalau terror sangat, panggil kaum kau yang terror sangat tu. Maksudnya gitulah, bukan Allah kata gitu, tapi dia punya nada tu gitulah lebih kurang. Panggillah, panggil kaum kau yang terror sangat. Dengan kaum kau sekali kena gentak dia. Maksudnya gitulah tu lebih kurang. Faham ayat dia? Kita pergi kepada secara teknikal, tuan-tuan. Kalau secara teknikal kita balik dekat ayat kita, tuan-tuan tengok apa yang dimaksudkan oleh Allah ya. Okey, nasiyatin kadhibatin khati'atin. Baik, ini kalimat yang pertama, nasiyatin. Nasihatin itu tuan, dia sebenarnya badal. Badal pada kalimat yang sebelum tu, dalam ayat sebelum tu. Dalam ayat sebelum tu seperti mana yang saya sebut tadi, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Bin nasiyah. Nasiyah juga perkataan tu dalam ayat sebelum tu, tuan boleh buka Quran. Nasiyah ni maknanya ubun-ubun kan. Jadi nasiyah yang kedua ni dalam ayat 16 pula, itu ayat 15 Dalam ayat 16 pula, nasiyatin ni dia badal kepada nasiyatin an-nasiyah yang ada dekat dalam ayat 15. Ya. So badal. Badal mana apa? Badal tukaran sebanding. So oleh sebab nasiyah tu dia majrur, dia baris bawah, so nasiyah yang menjadi badal tukaran sebanding ni dia kena follow baris. Badal ni antara kalimat dia antara hal yang berkaitan dengan at-tawabi'. Kalau tuan-tuan belajar sistem Al-Furqan, mudah aja nanti kita bagi tuan-tuan dia punya apa? Kita bagi tuan-tuan dia punya helaian ni. So helaian ni memang akan membantu tuan-tuan untuk faham apa yang kita belajar melalui
bagi ayat-ayat sebentar saya tunjukkan depan ni. Dia termasuk dalam kelompok at-tawabi' kat sini. Dia termasuk dalam kelompok at-tawabi', so badal ni nombor 3. Tuan-tuan belajarlah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. So badal ni antara salah satu yang termasuk dalam kelompok at-tawabi'. Okey, yang seterusnya ialah kadhibatin. Kadhibatin ni maknanya pendusta. Okey, nasihatin kadhibatin. Tapi tuan-tuan, sebelum tu saya berhenti sekejap. Tuan-tuan tolong saya, sebabnya tolong saya untuk bayar iklan, tuan-tuan. Iklan memang mahal, nak kena bayar, tuan-tuan ni. Iklan kat dalam radio memang mahal. So kalau tuan-tuan berminat untuk bantu sama-sama kembangkan untuk orang belajar Al-Quran ni, tuan-tuan tolong tengok nombor ni. Tuan-tuan tolong bayar. 1 bulan banyak, tuan-tuan. 10,000 kita kena bayar. So kalau tuan-tuan boleh tolong sikit, tak payahlah kami nak pakai semua daripada bayar yuran pelajar kan. Boleh tuan-tuan tolong sikit. So okey, balik ke ayat kita, tuan-tuan. Nasihatin kadhibatin ni, tuan-tuan, dia ialah 2 isim berpasangan. Dia 2 isim berpasangan. Jadi ini ialah pasangan zat dan sifat lah. Nasihatin ni zat dia, kadhibatin ni sifat dia pendusta. Jadi kalau nasihatin ni, kalau kita nak i'rab, ini ialah kalimat isim. Dia ialah isim yang mu'rab. Mu'rab maknanya boleh kita ubah baris. Kalau isim mu'rab, dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat majrur. Tanda majrur dia apa? Tanda majrur di kasrah dekat sini. Okey, apa penyebab dia dapat pangkat majrur? Penyebab dia adalah badal kepada satu kalimat lain yang berpangkat majrur. So kalimat lain yang berpangkat majrur tu kalimat apa? Kalimat tu ialah kalimat nasiyah juga dalam ayat sebelum. Jadi sebab tu dia dapat pangkat majrur. Dia follow kalimat yang tersebut. Okay, kadhibatin dengan khati'atin ni, tuan-tuan. Kadhibatin dengan nasihatin kadhibatin ni, ini 2 isim berpasangan, tuan-tuan. So 2 isim berpasangan, dia ialah pasangan zat dan sifat. So kadhibatin ni ialah kalimat sifat kepada nasihatin yang pertama ni. Nampak? Ni nasihatin kan? Dia kadhibatin ni dia sifat kepada nasihatin. So dia ialah kalimat isim, dia isim biasa, dia mu'rab, dia sedang berpangkat majrur. Tanda majrur di kasrah, penyebab dia dapat pangkat majrur ialah kerana dia adalah sifat kepada zat dia. Zat dia kasrah, dia follow. Zat dia tak ada alif lam, dia pun tak ada alif lam. Zat dia muannas, dia pun ikut muannas. Jadi dia semua kena follow. Zat ni dia kena follow aja baris sifat dia. Khati'atin pun sama juga. Kadhibatin, khati'atin ni 2 isim berpasangan, tuan-tuan. Ini juga pasangan zat dan sifat. Kadhibatin, khati'atin. Ini pasangan zat dan sifat. Jadi kalimat kadhibatin ini selain daripada dia menjadi sifat kepada nasihatin, dia sekali lagi menjadi zat, ataupun dalam sistem lama dia panggil mausuf. Dia jadi mausuf ataupun zat kepada khati'atin. Jadi macam biasa juga, khati'atin ni dia dapat pangkat majrur sebabnya dia follow dia punya zat dia. So zat dia ada baris 2 tanwin di bawah, dia pun follow. Tak ada alif lam, dia pun follow. Muannas, jantina muannas, dia pun follow muannas juga. Tuan-tuan okey. So tuan-tuan, yang ini panjang perbahasan ini walaupun tuan-tuan tengok ayat dipendek. Nanti kita bahaskan pada pertemuan kita akan datang ayat yang ke-17 nanti. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. So tuan-tuan yang nak tolong saya untuk sama-sama bayar iklan supaya lebih ramai orang boleh faham Al-Quran. Tuan-tuan tolonglah saya boleh infak pada membaikkan di pertubuhan bahasa Arab Al-Furqan ni. So terima kasih atas perhatian. InsyaAllah nanti kita jumpa di lain pertemuan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.